Betul right? Okay. Saya sebut contoh sebelum maksudnya pada zaman kanak-kanak saya sebut dua. Cuma saya sebut juga saya yang seterusnya saya sebut pada zaman remaja Nabi boleh sebab nak cerita banyak perjalanan nanti tak cukup ni sampai pukul 10 10:30 ni sampai esok tak habis ni tuan-tuan kita ambil. Jadi apa yang kita boleh ambil pengajaran akhlak yang daripada kisah kanak-kanak tadi pertama sekali pertama sekali Nabi Muhammad SAW kita sedia maklum memang dilahirkan dalam keadaan matang, seorang yang penyabar, seorang yang tidak berebut, seorang yang tidak menyusahi pakciknya ketika berniaga dan sebagainya. Itu kita boleh ambil contoh teladan. Okay? Kita terus kepada kisah berkenaan pada zaman remaja Nabi. Okay. Tuan-tuan tahu tak? Aku mesti tahu kan? Zaman remaja Nabi sebagai seorang pengembala kambing. Betul? Pengembala kambing. Okay? Pengembala kambing. Pada satu hari, ketika Nabi mengembala kambing bersama rakan-rakannya, dia menyampaikan hasrat kepada kawan-kawannya. Aku ni tak pernah pergi ke kota Mekah. Ya, aku ni tak pernah pergi ke kota Mekah. Ya, kalau orang zaman sekarang, aku tak pernah pergi Shah Alam, lepak-lepak sampai tengah malam kan. Nabi bercerita, aku nak ke kota Mekah. Nak lihat apa yang ada di kota Mekah. Pada satu ketika Nabi bersungguh-sungguh untuk pergi ke kota Mekah, maka kawan-kawan kata tak apalah Muhammad, kamu pergilah, jangan risau dengan kambing kamu ni, kami akan tolong jaga, tolong jaga kambing-kambing ni, kamu pergilah, kamu pun berhasrat dah lama, kamu pergilah. Maka Nabi Muhammad SAW pun pergi sampai ke kota Mekah, pergi tengok dalam keadaan tak pernah kemudian bandar-bandar gitu, Masya Allah hebatnya. Sampai di satu destinasi, Nabi terlihat ada satu majlis. Kalau majlis itu ibaratkan majlis perkahwinan lah. Kalau zaman sekarang ni majlis perkahwinan, sekarang dah tak banyak lah, dulu-dulu lah. Ada tauhid, Masya Allah. Nabi berhenti di tempat tu. Nabi berhenti. Nabi apa majlis apa ni? Nabi tak tahu pun karaoke ni, tak tahu apa yang dia tahu, ada bunyi muzik dan sebagainya. Okay. Apa yang saya nak ceritakan di sini, apa dia? Ketika Nabi Muhammad SAW sampai dan muzik itu dipasang, maka fadaraballah ala uzunahi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengantukkan Nabi Muhammad SAW. Ibarat kata bila harus sampai muzik jalan-jalan. Kalau zaman saya tu tahun 90-an, tahun 90-an, lagu yang paling apa? Rindu serindunya. Masuk je muzik, Nabi Muhammad tertidur terus. Tak sempat Nabi Muhammad SAW untuk mendengar perkara-perkara yang lara. Masya Allah, begitulah Allah SWT nak memperelokkan akhlak Rasulullah SAW sehingga maksiat pun Allah SWT menjaga Nabi daripada melakukan maksiat, melihat perkara, apakah lagi melakukan suatu maksiat. Masya Allah, hebat kan? Okay. Dan seterusnya, itu kisah yang pertama lah. Kisah yang pertama zaman remaja Nabi lah. Allah jaga akhlak Nabi untuk memperelokkan akhlak Nabi. Nabi jaga waktu Nabi dalam berhadapan dengan perkara maksiat, Allah telah jaga. Perkara yang kedua yang saya nak bawa, ingat kita zaman kisah Rasulullah tentang perbalahan masyarakat Arab untuk meletakkan batu Hajarul Aswad. Ini kisah biasa kita dengar, kita ulang kaji saja. Okey, tuan-tuan. Masa perbalahan masyarakat Mekah berkenaan batu Hajarul Aswad ni, tuan-tuan tahu kan sebab apa dia berbalah? Sebab batu tu dialihkan untuk memperbaiki, renovate lah zaman sekarang renovate Kaabah tu. Mungkin dah ada yang dah usang bangunan, dia punya tiang, dia punya apalah berkenaan struktur bangunan Kaabah itu. Maka selesai saja renovation, perbelahan berlaku di kalangan masyarakat Arab Mekah. Mereka kata, bila aku yang layak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad, batu Hajarul Aswad ini ke tempatnya. Qabilah ni pun sama, masing-masing bergaduh. Sampai satu ketika Al-Walid bin Al-Mughirah, sahabat ni, Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa kepada siapa Al-Walid Al-Mughirah ni? Bapa kepada Khalid Al-Walid. Apa kata Al-Walid bin Al-Mughirah?
dia mencadangkan beginilah pembesar-pembesar masyarakat Arab Mekah. Apa kata orang yang nak menjatuhkan hukum untuk menentukan perletakan batu hajar aswad ini, saya cadangkan orang yang mula-mula memasuki masjid. Apa katanya? Man awwaluhu min dakhalan masjid. Siapa yang mula masuk ke masjid esok pagi, dicadangkan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka para pembesar masyarakat Arab bersetuju apa pandangan daripada Al-Walid. Maka sampailah waktu ketika masuk awal esok ni waktu subuh. Waktu subuh pagi. Sampailah ketika waktu subuh itu ni, orang yang mula-mula memasuki masjid lah tidak lain dan tidak bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan dimaklumkan ataupun diketahuilah seluruh orang Arab waktu ketika itu siapa yang memasuki masjid. Haza Nabi Muhammad, haza Muhammadun radina bihukmi. Apa maksudnya? Inilah Muhammad dan kami redha apa yang Nabi Muhammad hukumkan kepada masalah atau isu waktu itu. Mereka semua bersetuju. Sebab apa? Nabi Muhammad ni daripada zaman awal lagi haza amin, orang yang baik, orang yang terpuji, tak pernah bermasalah dengan orang lain. Maka sehinggalah Nabi Muhammad dimaklumkan isu tersebut, apa Nabi Muhammad pun meletakkan selendang Nabi di atas lantai yang mana dihamparkan, dan Nabi minta salah seorang pembesar untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Dia kata letak batu itu di tengah-tengah, dan saya cadangkan setiap bucu ini dipegang oleh wakil-wakil pembesar atau masyarakat Arab waktu itu. Maka berlangsunglah, mereka pun bersetuju dengan mengangkat berhampiran dengan tempat batu Hajar Aswad, dan Nabi sendiri, Nabi Muhammad meletakkan batu Hajar Aswad itu ke tempat asal. Maka tiada perbalahan. Mereka hampir bergaduh besar untuk meletakkan sebenarnya batu Hajar Aswad. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan diilhamkan oleh Al-Walid Al-Mughirah, maka selesai masalah itu. Dan masya-Allah, hebat kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mati. Itu dua kisah yang menggambarkan daripada kanak-kanak remaja ahlak Rasulullah SAW. Walaupun orang anggap Nabi Muhammad SAW ini macam mana ya? Maksudnya orang Nabi Muhammad ini dalam keadaan orang yang terpuji, orang yang tak kenal pun jadi kenal. Hazza Muhammad wa al-amin, orang yang baik, yang bagus. Okey, itu selesai kisah sebelum kenabian. Saya nak masuk ke bahagian yang kedua. Saya bawa contoh 2 atau 3 contoh saya sebab kita pun nak tengok masa juga kan. Okey. Step yang kedua, saya nak cerita tentang akhlak Nabi selepas kenabian dan sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Okey. Apa yang boleh kita ambil? Okey. Dalam kisah ketika Nabi nak berdakwah ke Taif, Nabi ni bila sampai ke Taif, Nabi sebenarnya memang Nabi kan dah dilantik. Selepas dilantik kenabian, Nabi pun mulakan berdakwah di Taif. Berdakwah di Taif, semua orang kata siapa awak ni? Sebab Nabi kata ana Muhammad, saya Muhammad ibnu Abdillah, ana Abdullah, Rasulullah lakum khassah wa ilan nas amah. Aku Nabi Muhammad, anak kepada Abdullah, Rasul, pesuruh Allah kepada kamu semua secara khusus dan seluruh amnya untuk manusia. Orang-orang yang berada di Taif pelik, siapa pula Muhammad ni, tak kenal Nabi, kata aku Nabi, aku Rasul, hebat sangat orang ni. Nabi tak ambil peduli pun. Orang kata apa, dia apa kan. Waktu sampai satu ketika Nabi dibaling dengan batu, Nabi dibaling dengan najis, Nabi macam-macam lah, sehinggalah hatta tatafattar qadamahu fi dimaihi, sehinggalah mengalir darah Nabi Muhammad SAW di kaki, di badan Nabi Muhammad SAW. Masya-Allah, Nabi berdakwah ketika itu sampai satu hari, maksudnya dalam ketika berdakwah di Taif itu, Nabi ketika berdakwah bila dibaling batu, bila dibaling dilemparkan
najis, Nabi pun rasa tak tahan, Nabi lari ke sebuah kebun, ke satu kebun yang mana Nabi cuba untuk meleraikan penatan mungkin berdakwah. Nabi pun pergi ke satu kebun. Di dalam kebun itu Nabi Muhammad SAW bertemu seorang kanak-kanak, seorang budak, ya. Seorang budak ini melihat Nabi Muhammad SAW, dia tengok badan berdarah, baju kotor, kan. Di tangan budak itu ada buah anggur. Dia kata, tuan, ambillah buah anggur yang saya bawa ni. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengambil buah itu dan menyebut Bismillah, dengan nama Allah makan. Bismillahirrahmanirrahim, makan, insyaAllah. Budak tu pelik dan rasa, tuan baca apa tadi tuan? Tuan, saya nak dengar sekali lagi, tuan baca apa? Bismillah. Kata, apa tu tuan? Bismillah ni dengan nama Allah. Nabi pun mula berdakwah pada budak itu. Budak tu dengar. Nabi pun bertanya kepada budak tu, sebenarnya aku tak kenal kamu. Siapa nama kamu? Mas muka, siapa kamu? Siapa nama kamu? Budak pun jawab, Ana Adas. Nama saya Adas. Nabi kata, Nabi walaupun penat, berdarah, letih, Nabi bila nak berhadapan dengan manusia untuk berdakwah, Nabi teruskan berdakwah. Itulah antara kisah, antara akhlak Rasulullah SAW yang kita kena contoh. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita contoh zaman di waktu kita ni, kita bekerja pernah kan. Itulah kerja tu kan. Teruskan. Berusaha sehingga berjaya, insya-Allah ya. Kembali kepada kisah tadi, kemudian Nabi bertanya, dah selepas tanya nama, Nabi tanya kepada itu, kamu daripada agama mana? Madinah ke? Kamu agama apa? Dia jawab, aku agama Nasrani. Nabi tanya, kamu daripada mana? Daripada daerah mana? Jawab budak tu, aku daripada kampung Ninawai, ya, kampung Ninawai. Budak tu kata, Nabi kata ginilah, Ninawai ya. Ninawai ni saya macam pernah dengar Nabi kata. Dia kata Ninawai ni tempat tinggal Nabi Yunus. Maka budak tu terkejut. Macam mana tuan tahu Ninawai ni tempat Nabi Yunus? Daripada Korea saya. Nabi kata, huwa Nabi wa ana Nabi. Nabi Yunus itu Nabi dan aku juga Nabi. Maka waktu ketika itulah budak itu pun sujud pada kaki Rasulullah SAW dan masuk Islam ya. Dia bukan sebab apa? Sebab akhlak Rasulullah SAW yang pertama. Yang kedua, dia rasa pelik. Macam mana boleh kenal? Sedangkan waktu ketika itu Waze tak ada, Google Map tadi, macam mana boleh tahu nama kampung aku ni? Hebat tak? Maksudnya dia dapat hidayah daripada Allah SWT daripada akhlak Rasulullah SAW. Maka Adas tu masuk agama Islam. Masya Allah ya? Dan banyaklah lagi sebenarnya kisah berkenaan akhlak Rasulullah SAW ketika selepas hijrah ya. Okey, saya masuk cerita sedikit berkenaan tentang ini yang perkara yang ketiga. Yang ketiga sebenarnya yang banyak yang kita kena ambil contoh. Yang ketiga tentang tadi yang saya sebut, perkara yang ketiga iaitu hijrah Rasulullah ya, selepas akhlak Rasulullah selepas hijrah ya. Okey, saya nak bawa satu contoh ya, dalam peperangan Badar ya. Dalam peperangan Badar kita tahu dalam peperangan Badar ini tentera Islam 313, tentera kafir 1000. Okay. Kita tengok macam mana akhlak Rasulullah SAW pada peperangan Badar. Okey, Nabi Muhammad SAW ketika diberi maklum orang Quraisy hendak menyerang ya, Nabi Muhammad SAW dan tentera Islam waktu itu seramai 1000 orang, Nabi dapat maklum. Serang. Nabi pun pada muka sahabat, dia tengok muka sahabat yang 313. Di kalangan muka-muka sahabat ni semuanya ramainya daripada golongan Ansar. Apa yang saya nak bawa kisah kat sini? Okey, macam ni. Sebenarnya dalam perjanjian Aqabah yang kedua, ya, dalam perjanjian Aqabah kedua di antara Nabi dengan kaum Ansar, ya, kaum Ansar ini, dalam perjanjiannya apa? Dalam Aqabah yang kedua itu iaitu hendaklah kamu mempertahankan aku. Kamu semualah kaum Ansar mempertahankan aku sebagaimana kamu pun mempertahankan anak kamu, harta kamu,
keluarga kamu, semualah. Ya, ketika aku berada di kota Madinah, ya, di kota Madinah. Masya-Allah. Peperangan Badar di mana tuan-tuan? Di lembah Badar. Okey. Mana kata dalam perjanjian Aqabah yang kedua itu mengatakan mereka akan melindungi Rasulullah SAW waktu ketika berada di kota Mekah, Madinah, ya, di kota Madinah. Tapi bila dah keluar border, mereka berada di lembah Badar, maka Nabi Muhammad SAW berpegang pada janji. Itulah sifat Rasulullah SAW, berpegang pada janji dalam perjanjian Aqabah yang kedua, bahawasanya mereka semua itu tak wajib untuk mempertahankan aku. Tapi apa kata orang Ansar? Apa kata orang Ansar, tuan? Mereka kata, izhab anta, pergi kamu wahai Muhammad, ya, wa rabbuka, bersama Tuhan kamu, ya, wa nahnu ma'aka maqatil, pergi kamu Muhammad dengan Tuhan kamu, kami bersama kamu untuk dalam peperangan. Sebab apa mereka rasa Nabi Muhammad SAW ini maksudnya sebab apa mereka menolong Rasulullah SAW? Sebab halal Rasulullah lah. Walaupun mereka merasakan perjanjian itu hanya valid di kota Madinah, mereka berada di luar, tak masalah. Mereka percaya Rasulullah pemimpin yang terbaik, ya, pemimpin yang terbaik untuk memimpin mereka, ya, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya tuan-tuan, ya, apa halal Rasulullah tadi? Nabi berpegang, Nabi kata, aku tak boleh ni nak menggunakan aku punya apa, ya, kamu dah laki aku tu kan, aku tak boleh mempergunakan kuasa. Tuan-tuan, tengok Nabi Muhammad SAW berpegang pada janji. Ya, tuan-tuan, kita sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin kampung, yang anak, ketua kelas, ya, ketua pelajar di sekolah, ingat tanggungjawab kita, ingat kita punya janji kita berusaha yang terbaik. Okey, insya-Allah. Itu kisah hijrah Nabi di Madinah, ya, di dalam peperangan Badar. Kisah ini saya dah menggambarkan macam mana akhlak Rasulullah SAW. Tuan-tuan, ada lagi beberapa kisah, ya, kita pun ada masa, ada lebih kurang 20 minit. Okey, saya nak buat kisah ini, kisah macam mana akhlak Rasulullah SAW bersama tawanan.